Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ini tuan-tuan dan puan-puan akan diberi penerangan berkaitan dengan kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk ada medical card. Jadi menghadapi musibah kesihatan dalam keadaan bersedia jauh lebih baik daripada tiada apa-apa persediaan. Jadi jom kita tengok. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya janjikan dalam video ini, tuan-tuan dan puan-puan akan diberi penerangan berkaitan dengan kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk ada medical card. Jadi saya yakin pendapatan bulanan setiap kali tuan-tuan dan puan-puan dapat pendapatan bulanan, dekat situ saya yakin ada portion yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk membuat simpanan. Jadi dekat sini saya anggarkan katakanlah setiap bulan tuan-tuan dan puan-puan menyimpan sebanyak RM200 sebulan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menyimpan RM200 setiap bulan ini selama setahun, jumlah yang terkumpul adalah sebanyak RM2,400. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan konsisten selama 10 tahun, jumlah yang terkumpul adalah RM24,000. Kalau tuan-tuan dan puan-puan konsisten another 10 years, pada tahun yang ke-20, tuan-tuan dan puan-puan ada RM48,000. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan suka untuk saya tanya, sekiranya pada 20 tahun akan datang lagi, tuan-tuan ada RM48,000, apakah impian-impian tuan-tuan dan puan-puan? Saya minta tuan-tuan dan puan-puan bagi 3 impian. Dan pengalaman saya apabila saya jumpa dengan ramai orang dekat luar sana, rata-rata antara impian-impian yang diidam-idamkan sekiranya ada cash sebanyak RM48,000 pada 20 tahun akan datang, inilah impian-impiannya. Nak menunaikan haji, nak untuk mungkin second house, untuk buat deposit untuk second house, dan nak pergi travel lah. Dah pada waktu itu dah mungkin berumur kan, so nak pergi tengok keindahan dunia ni. Jadi inilah sebenarnya blueprint sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menyimpan RM200 selama sebulan. Pada tahun yang ke-20, tuan-tuan dan puan-puan ada cash sebanyak RM48,000, dan insya-Allah apa yang tuan-tuan dan puan-puan inginkan, impian tuan-tuan dan puan-puan tu boleh dikecapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun setuju tak dengan saya? Yang mana kita dihidupkan di dunia ni sebenarnya adalah tempat untuk diuji. Kan? Tempat untuk kita diuji. Jadi katakanlah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya dalam perjalanan kita pada tahun yang pertama menuju ke tahun 20 tu, tahun kelima kita diuji dengan minta jauh, kita diuji dengan penyakit yang bernama kanser. Jadi dekat sini saya suka untuk saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan pernah tahu tak berapa anggaran kos untuk rawatan penyakit kanser ni? Jadi kos rawatan dia, tuan-tuan dan puan-puan, dalam anggaran RM12,000 sehinggalah RM20,000 untuk satu sesi. Ini bergantung kepada keterukan penyakit itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah pada waktu itu apabila doktor bagi tahu yang tuan-tuan dan puan-puan minta jauh didiagnose dengan penyakit kanser. Dan berita baiknya adalah penyakit kanser ini adalah early stage, yang mana ada potensi untuk diubati, dengan syarat kita perlu untuk merawat dengan segera. Jadi apabila doktor bagi tahu macam gitu, doktor minta terus untuk melakukan kemo, dan kemo tu adalah berharga RM12,000. Jadi apabila doktor bagi tahu kos untuk rawatan tu, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila doktor minta RM12,000, tuan-tuan dan puan-puan rasa dekat mana tempat paling senang untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan RM12,000 tu? Tak ada tempat lain tuan-tuan dan puan-puan. Tempat yang paling senang untuk kita dapatkan cash sebanyak RM12,000 itu adalah saving kita. Jadi kalau kita tengok pada tahun yang kelima, jumlah terkumpul yang kita kumpul RM200 sebulan tu adalah berjumlah ngam RM12,000. RM12,000. Jadi apabila doktor minta, kita akan the best dan tempat yang paling senang untuk dapatkan RM12,000 itu adalah di bank.
Jadi itulah kita gunakan RM12,000 tu. Hilang RM12,000 dalam sekelip mata. Jadi kita nak kena tengok sini tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita kumpul RM12,000 itu bukan 5 hari. Kita memerlukan 5 tahun untuk kumpul RM12,000. Tapi benda ni boleh hilang sekelip mata sekiranya kita diuji dengan musibah kesihatan. Jadi satu lagi benda yang kita kena perasan adalah duit kita dah hilang. Kan? Apa jadi pada impian kita tadi tu? Impian kita nak pergi haji, impian kita nak pergi rumah, impian kita nak pergi travel. Itu pun tak adalah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab duit dah tak ada. Kan? So dekat sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sedar yang mana kita buat medical plan ni sebenarnya bukan kita nak selesa sangat pun. Bukan kita nak duduk bilik yang first class sangat pun. Itu adalah reason yang 5, 6, 7. Reason pada kedudukan 5, 6, 7. Benda yang pertama yang kita nak buat medical card ni adalah kita nak melindungi harta-harta kita. Kan? Jadi rawatan pertama tuan-tuan dan puan-puan boleh. Kita tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai cash yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Satu persoalan saya, adakah kanser ini boleh baik ataupun boleh pulih dengan hanya satu sesi kemoterapi? Kalau doktor bagi tahu perlu untuk ada second kemoterapi, tuan-tuan dan puan-puan rasa bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan RM12,000 yang kedua? Kebiasaannya orang yang saya jumpa dekat luar sana, dia akan guna talian hayat lah. Kan? Dia akan guna talian hayat. Saya pun nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ini terjadi, tuan-tuan dan puan-puan rasa ada tak 3 orang yang boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi RM12,000 ni? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan kebiasaan juga kalau saya jumpa dengan orang dekat luar sana, 3 talian hayat yang diberikan, kebanyakannya inilah dia: ibu bapa, adik-beradik, suami ataupun isteri. Inilah kebiasaannya. Jadi katakanlah talian hayat kita ni bersetuju untuk memberi kita RM12,000 supaya kita dapat meneruskan second kemoterapi. Dan saya tanya lagi satu soalan, adakah second kemoterapi itu mampu untuk memulihkan kanser? Jarang. Jarang. Ada potensi untuk pulih, tapi jarang berlaku. Katakanlah kanser ini memerlukan lagi sesi kemoterapi yang ketiga dan yang keempat dan yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan rasa adakah tuan-tuan dan puan-puan akan minta lagi RM12,000 ini dengan ibu bapa, adik-beradik dan suami isteri? Kan? Hakikatnya diorang ini pun ada komitmen masing-masing. Diorang bukan tak nak tolong, tapi masing-masing pun ada komitmen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah saya buat video ni. Sebenarnya saya nak kongsikan awareness. Saya nak nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya yang kerdil ni nak bagi satu nasihat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk tuan-tuan dan puan-puan adakan satu medical plan, yang mana dekat Prudential yang paling kecil pun kita akan bagi coverage RM200,000 setahun. Dan RM200,000 setahun ini akan double up sekiranya minta jauh kita diuji dengan penyakit buah pinggang atau jantung atau kanser, salah satu daripadanya. Once kena salah satu daripada 3 penyakit ni, limit tahunan akan digandakan. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik cerita kita tadi, sekiranya kita hari ni dah ada medical plan. So andai kata dalam perjalanan tahun yang pertama menuju ke tahun yang ke-20, kita diuji dengan kanser, doktor minta RM12,000. Kita ada RM400,000 yang cover kita setahun. Tuan-tuan dan puan-puan rasa kita perlu tak menggunakan RM12,000 duit kita di bank tadi? Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan. Selamat dekat situ. Selamat duit kita. Dan kalau duit kita dekat situ selamat, impian-impian kita insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pun tak akan tergugat. Kita mampu untuk mendapat apa yang kita idam-idamkan. Dan yang paling penting dekat sini adalah tuan-tuan dan puan-puan,
suka saya bagi tahu dekat sini, dengan persediaan, dengan ikhtiar kita hari ini, kita tak akan menyusahkan ibu bapa kita. Kita tak akan menyusahkan adik-beradik kita. Kita tak akan menyusahkan suami dan isteri kita. So, apa benda yang bakal tuan-tuan dan puan-puan buat hari ini sebenarnya bukan semata-mata kepentingan diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri saja. Ini juga berkaitan dengan orang yang rapat dengan kita. Kita buat hari ini sebenarnya untuk melindungi orang yang rapat dengan kita juga. Kita tak nak menyusahkan dia satu hari nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan saya tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata kan waktu kita berjumpa dengan doktor tu, doktor bagi tahu, yes, kita memang kena bayar 12,000 untuk kos. Tapi andai katalah doktor bagi dua option dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan kena bayar 12. Option yang pertama, pilihan yang pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar cash RM12,000. Itu adalah pilihan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu bayar. Dan pilihan kedua, tuan-tuan perlu bayar RM150 ke RM200 sebulan. So dekat yang mana, pilihan mana tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan pilih? Kebanyakan orang yang saya tanya dia akan pilih pilihan yang kedua, yang mana dia bayar RM150 ke RM200 sebulan. Jadi itulah sebenarnya kos untuk tuan-tuan dan puan-puan buat polisi takaful ni. Daripada tuan-tuan dan puan-puan hilang sekaligus 12,000 tu, inilah ikhtiar dia, tuan-tuan dan puan-puan alihkan RM150 ke RM200 untuk kita adakan satu polisi medical plan ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia antara sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk ada medical plan. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan yang terlintas dalam kotak fikiran tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya dekat WhatsApp. So insyaAllah saya akan cuba menjawab dengan sebaiknya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.